بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung lagi bacaan kita ringkasan ahkam janaiz sampai muka surat 180 sifat salat jenazah. Sifat salat jenazah. Poin yang ke-75 dia kata di sini takbir. Kata Syekh rahimahullah, takbir solat jenazah dilakukan sebanyak 4, 5 sehingga 9 kali takbir. Semua sifat ni boleh lah. Semua itu pernah dilakukan oleh Nabi SAW. Sah jika dilakukan salah satu daripadanya. Namun yang terbaik adalah dilakukan dengan pelbagai cara. Terkadang begini dan terkadang begitu. Sebagaimana yang seumpamanya seperti lafaz doa-doa iftitah. Ya. Dia banyak riwayat lah. Boleh pilih-pilih mana kita nak baca, yang pendek ataupun yang panjang. Ataupun tasyahud, tasyahud dan selawat Ibrahimiyah dan semisalnya. Ketika kita tasyahud pun lafaz dia banyak, kita boleh pilih-pilih kan doa tadi. Jika mahu melazimi satu cara sahaja, maka lakukanlah 4 kali takbir. Kerana hadis-hadis mengenainya lebih kuat dan lebih banyak. Makmum hendaklah mengikuti imam pada jumlah takbirnya. Penjelasannya terdapat dalam kitab asal. Kitab yang tebal itulah. Yang ke-76, disyariatkan mengangkat kedua-dua tangan pada takbir pertama. Terdapat 2 hadis mengenainya yang saling menguatkan antara satu sama lain di samping persepakatan para ulama mengenainya. Ya. Baik, jadi kalau takbir kedua, 3, ke-4 tu boleh tak diangkat tangan? Boleh lah. Diangkat tangan boleh. Tak angkat tangan pun tak apa. Diletakkan tangan kanan di atas belakang tapak tangan kiri, atau di pergelangan atau di atas lengan bawah, dan diletakkan di atas dada. Ini cara macam terqiyam ketika kita solat fardu lah. Cumanya riwayat tentang letak tangan di dada, di perut, di bawah pusat tu terdapat perselisihan ulama lah. Sehingga ada yang mentaifkan kesemua riwayat itu. Kalau Syekh Al-Albani rahimahullah dia sahihkan riwayat meletakkannya di atas dada. Ya. Kemudian dia kata terdapat sejumlah hadis yang dikenali mengenainya. Anda boleh melihatnya dalam kitab asal. Adapun meletakkannya di bawah pusat, maka ia disepakati akan kelemahan riwayatnya. Sebagaimana kata An-Nawawi dan Al-Zailai dan selain mereka berdua. Di mana posisi tangan kita di dada lah. Ya. Maksud dada ni kita bagi ada lah. Begitu dada. Yang ke-78, kemudian dibaca surah Al-Fatihah dan sebuah surah Al-Quran selepas takbir yang pertama. Berdasarkan hadis Talhah bin Abdullah bin Auf, katanya, "Sallaitu khalfa Ibn Abbas radhiyallahu anhuma." Aku setelah solat jenazah di belakang Abdullah bin Abbas ala janazatin, di atas satu jenazah. Faqara'a bi Fatihatil Kitab, dan Ibn Abbas membaca dengan Al-Fatihah, wa suratin, dan satu surah, wa jahara, dan dia baca kuat, hatta asma'ana, sehingga dia memperdengarkan kepada kami bacaannya. Qala, kata Talhah ni, falamma faragha akhadtu bi yadi. Bila dia selesai solat, aku pegang tangan dia. Fasa'altu, aku tanya dia, kenapa dia baca kuat? Faqala, dia kata, innama jahartu, aku baca kuat
lita'lamu annaha sunnatun wa haqqun, bahawa kamu kena tahu inilah sunnah, itu baca Al-Fatihah. Dan dia adalah kena bacalah Al-Fatihah dalam solat tadi. Maksud dia, nanti kalau aku tak baca kuat, aku tak tahu nak baca apa. Senyap kan? Baca apa ni? Jadi bila baca kuat, maknanya orang tahu betul ya, dia baca Al-Fatihah. Jadi mana dengan mengajar itu boleh. Dia bukan buat selalu lah. Yang ke-79 bacaannya adalah dengan suara yang perlahan, suara sir lah. Itu sunnah dia. Jadi Ibn Abbas buat suara kuat tu pasal nak ajar, bagi tahu. Berdasarkan hadis Umamah bin Sahal katanya, as-sunnatu fi salati 'ala al-janazah, yang sunnah dalam solat ke atas jenazah itu ay yaqra'a fi takbiratil ula, pada takbir yang pertama, bi ummil Quran, dengan membaca ummil Quran, yakni Al-Fatihah. Baca surah Al-Fatihah lah. Makhafatatan, yakni secara sir, perlahan. Thumma yukabbiru thalathan, kemudian dia bertakbir 3 kali. Wa taslim, dan bagi salam, indal akhirah, pada takbir yang terakhir itulah, yakni yang keempat, selepas takbir yang keempat. Jadi sunnah dari sinilah, dari terjemahan itu kan. Okey. Kemudian yang ke-80 bertakbir kali kedua dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu yang telah disebutkan bahawa seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberitahunya anna sunnata, bahawa sunnah fi salati 'ala al-janazah, dalam solat ke atas jenazah, ayyukabbiral imamu, bahawa imam bertakbir, thumma yaqra'u bi fatihatil kitab, kemudian dia baca dengan surah Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, selepas takbir yang pertama, sirran fi nafsihi, dan secara perlahan. Thumma yusalli 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berselawat ke atas Nabi SAW, wa yukhlisu du'a, dan diikhlaskan doa, lil janazah, untuk jenazah, fit takbirat ats-tsalath, pada takbir yang itulah takbir yang ketiga tu. La yaqra'u fi syai'in minhunna, tak baca apa-apa pun pada takbir tu. Ya. Takbir pertama Fatihah, tapi dibaca dalam yang baca Quran dalam takbir yang pertama saja. Dua kita baca selawat, yang ketiga kita baca doa, yang keempat kita kena baca doa lah. Kalau tak baca pun tak apa, terus bagi salam. Itu. Thumma yusallimu sirran fi nafsihi, kemudian Nabi bagi salam secara perlahan pada diri dia. Bagi pelan, bagi salam pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitulah. Hina yansarifu an yaminih, ketika dia selesai solat bagi salam sebelah kanan. Dan disunahkan orang di belakangnya untuk melakukan seperti mana yang dilakukan oleh imam. Dia boleh salam sebelah kiri, boleh. Kalau imam bagi salam sekali, kita bagi salam sekali ya. Imam dia Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dia bagi salam 2 kali, kita pun bagi salam 2 kali lah. Sekali pun dah okey lah. Jadi 2 kali pun boleh. Adapun mengenai lafaz selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya tidak menemui hadis-hadis yang sahih tentangnya. Oleh itu apa yang zahir ialah tiada bentuk selawat yang khusus dalam solat jenazah. Selawat yang kita baca dalam itulah tahiyat tu kan, itu yang kita baca. Bahkan bentuknya ialah mana-mana bentuk selawat yang sabit yang terdapat dalam lafaz tasyahud solat fardu. Kemudian 81, kemudian bertakbir dengan takbir yang berbaki dan mengikhlaskan doa buat jenazah. Berdasarkan hadis Abu Umamah radhiyallahu anhu telah disebutkan sebentar tadi, dan berdasarkan sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallaitum 'ala al-mayyit", bila kamu solat ke atas jenazah, fa akhlisu lahu du'a, maka ikhlaskan doa untuknya. Ya. Jadi mana kalau tengok footnote 2.202 tu kan, nota Syekh Al-Albani dia kata Syekh As-Sindi rahimahullah, iaitu khususkannya dalam doa.
Al-Munawi pula berkata, iaitu doakan kebaikan buatnya dalam keadaan menunjukkan doa tersebut hanya kepada Allah serta menghadirkan hati ketika berdoa. Doa dengan hati sekali lah, bukan doa dengan lidahnya. Sebagai orang dia doa hanya lebih kurang je. Tidak ada kekhusyukan dalam doa. Macam mana doa nak dimakbulkan? Minta tak sungguh-sungguh. Kan? Jadi doa yang nak dimakbulkan bila kita minta dengan bersungguh-sungguh, maka Allah akan makbulkan doa kita. Kita minta main-main macam tu kan. Macam dia orang duduk amin-amin dalam masjid tu kan, sambil duduk berdoa amin, sambil duduk tengok sana sini. Kan? Tengok orang jalan, tengok cicak, tengok apa lagi kan. Dalam masjid kan, kita duduk tengok dia kalau berdoa kan. Kita jalan dia pun tengok kita, sambil doa dia tengok kita. Dia angguk bola, kita pun angguk bola kat dia. Kan? Ya? Doa yalah, doa sekat yang kita boleh. Kalau boleh bahasa, tak boleh bahasa Arab, bahasa kita. Tapi kita cubalah hafal. Bukan banyak pun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau kita nak baca Allahumma ighfir lahu pun boleh juga. Kan? Kalau ya. Jadi kalau tu untuk kalau buat takbir, kalau yang boleh buat ni kan Doa je lah. maknanya takbir pertama kita baca Fatihah. Fatihah. Lepas tu selawat. Selawat. Takbir yang kedua semua secara sil lah. Takbir kedua Selawat. selawat. Takbir yang ketiga doa. Selawat dan doa. Takbir yang ketiga doa. Takbir yang empat. Selawat yang kedua. Yang kedua je lah. Selawat. 3, 4 semua tu semua doa. Allahumma ighfir lahu, Allahumma ighfir lahu kan. Ataupun tak ada doa sebab Allah takbir je. Takbir saja. Kan. Atau kita nak dengan doa boleh. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitana kan. Itu boleh. Yang penting itulah Fatihah, selawat dan doa dan salam. Kan? Fatihah, selawat, doa, salam. 4 takbir kan? Itu. Itu sekurang-kurang. Poin 79. Takbir yang apa? Yang ke? Okey. Fatihah. Yang kedua selawat. Tak. Ni dia maksudnya dia riwayat ni banyak. Kita tak boleh nak berpegang dengan lafaz ni saja. Kena himpun segala riwayat sebab tu kan. Kita ada poin-poin sini kan. Yang sebelum ni sebut baca ya Al-Fatihah, selawat dan selepas ni. Selawat kemudian doa. Kalau kita tak boleh nak berpegang dengan riwayat ni saja. As-sunnah sebab dia sebut di sini sunnah tentang bacaan Al-Fatihah tu. Sebab kita poin dia 79 tengok Poin dia kata bacaannya adalah dengan suara perlahan. Berdasarkan hadis Umamah ni, bukan pendeknya dia panjang lagi. Okey. Dia ambil poin di sini nak bagi tahu kita syahid dia apa dia? Bacaan secara sir dalam poin yang ke-79. Ya, as-sunnah dalam solat jenazah bahawa dibaca pada takbir yang pertama dengan umul Quran secara makhafatatan. Dia nak ambil lafaz ni lah. Dia nak ambil lafaz ni lah nak sebagai apa? Sebagai menyokong poin 79 ni. Makhafatatan tu. Kemudian takbir 3 kali dan bagi salam. Ya, dia tak sebutlah secara detail sebab nak sebut poin ni untuk ni je. Tu dia. Kemudian takbir yang kedua, 3 tu dia guna hadis yang 7 tapi poin yang lain lah. Ya, sebagai menyokong dia. Itu maksud dia. Ya. Pas Al-Fatihah tadi tak ada surah. Ada ni kita baca tadi dah ni. Ni. Ya. Hadis Ibn Abbas tadi muka surat 181 kan? Ada tak? Okey. Apa tak? Surat 1. Sallaitu khalfa Ibn Abbas. Saya solat sembahyang di belakang Abdullah bin Abbas di atas satu jenazah. Maka dia baca dengan Fatihah dan satu surah. Apa tak? Wa surati. Fatihah dan surah. Tapi kalau baca Fatihah saja boleh? Boleh ya. Boleh. Ya. Itu maksudnya. 80? Takbir baki takbir selepas tu lah. Kalau takbir yang pertama, okey. Kedua, 3, 4 ataupun sampai 9. Dan kemudian bertakbir dengan berbaki, dengan ikhlas kat doa buat jenazah.
Maksudnya takbir yang baki apa dia? Takbir yang ketiga, ketiga dan keempat, kelima, 6, 7, 8, 9. Kalau nak buat sampai 9 lah. Tapi biasanya yang keempat tu kita bagi salam dah. Dan tu ada doa kita nak baca. Kita baca doa pun tak apa. Kalau kita hafal kita baca lah. Yang ketiga tu memang kita baca doa. Takbir yang berbaki ni kan. Kita maksudnya takbir yang ketiga dan keempat dan seterusnya lah. Itu maksud dia. Selawat ni takbir yang kedua. Kan kalau tengok poin satu muka surat 183 tu dia kata ada pun mengenai selawat. Jadi selawat ni pada takbir yang kedua. Yang berbaki tu takbir yang ketiga dan keempat dan seterusnya lah. Kita baca doa. Boleh? Ustaz, yang doa tu kalau kita tak hafal, kita boleh pegang kertas doa ke apa boleh? Boleh je kalau pegang tu kan buat sementara permulaan ni kan. Tapi takkan sampai bila-bila pun. Sebab doa ni pendek kan. Saya ingat kita dengar sekali pun orang dah boleh hafal kan. Allahumma ghafir lahu. Kan? Yang itu dalam maghfirah. Allah. Tu ya. Ya. Kalau takbir yang ketiga, kalau keempat ni dia doa sikit lah, panjang sikit lah. Kalau kita boleh hafal ya. Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Kan? Gitu. Kita pun bagi salam juga lah. Assalamualaikum, kita bagi salam juga. Kan? Gitu. Maksimum 9 takbir. Mana boleh buat sampai 9, tapi kita tak nak tengok orang buat kan. Kalau kita buat di masjid kita sesat kan. Zaman Nabi SAW Nabi buat lah SAW. Tapi riwayat yang banyaknya Nabi buat 4 kali lah. Tapi maksudnya Nabi ada juga buat 9 sampai 5 kali sampai 9 kali lah. Gitu. Tak kisah surah apa. Dia tak beritahu surah apa. Tak perlu lah. Bacalah apa surah pun. Kalau kita sempat baca surah kan, Qul huwallahu ke, yang tak kisahlah, Alam Nashrah ke. Takkan baca surah Baqarah pun ya. Takut ya. Jadi mana surah pendek-pendek kan. Kalau maksudnya kalau kita tunggu imam lama sangat ni, kita pun baca Bismillahirrahmanirrahim, Allahu ahad, Allahus samad kan. Imam doa lah, imam baca Fatihah apa lama sangat nak takbir kan. Tersambung dengan surah. Tiba-tiba dia takbir seterusnya lah. Walaupun tak habis surah yang kita baca. Itu maksud dia. Ada soalan lagi? Ada tanya aja lah. Muskilan apa-apa. Silap faham. Jangan tersilap faham. Ada beberapa tahun yang lampau. Kan? Makcik-makcik ni. Dia silap faham. Saya ajar dia orang. Saya ajar kitab ni. Tapi telah mahu kita buku tu buku yang bahasa Indonesia punya. Kita asal tu. Saya ingat mungkin 10 tahun lampau lah. Lepas tu dia orang pergi jenazah. Jenazah belum sempat dimandikan, kafan kan. Dia orang sembahyang kata jenazah tersebut. Dia sibuk nak balik kan. Jadi kami nak solat dulu lah. Walaupun jenazah tak dimandikan. Sampai kepada saya. Saya tak ajar benda macam tu. Saya tak ajar benda macam tu. Nanti orang kata ustaz ni sesat. Saya tak ajar pun. Saya berlepas diri. Dia orang buat kan. Jangan silap faham lah. Jadi dimandikan kan. Dikafankan. Lepas tu disolatkan lah jenazah dia. Itu step dia kan. Baik. Ada lagi soalan? Tak lagi teruskan. Jadi ikhlaskan doa untuk jenazah tadi. Sama ada ketika kita dalam solat jenazah ataupun kita selepas solat jenazah. Kan? Ataupun bila-bila saja. Bila kita teringat tentang kematian sahabat kita, saudara kita. Seminggu lepas sahabat baik saya meninggal. Belajar di Pakistan sekali, satu bilik, dan muda setahun dia saya. Jadi maknanya minggu lepas hari Rabu meninggal dia dekat. Dia mengajar di sekolah menengah Kuala Nerang. Allahumma ghafir lahu. Jadi saya sempat juga lah bersembang dengan dia masa dia jatuh masuk hospital tu. 1 November tu saya tahu dia masuk hospital. Jadi saya call tak angkat. Lepas tu dalam 4 Disember berapa? Tak ingat lah.
4 Disember ke berapa ke? 4 Disember ke 3 Disember tak ingat. Saya sembang dengan telefon, sembang dengan panjang lah cerita, sembang kenangan-kenangan kita belajar sekali apa semua di Pakistan apa semua. Ya. Jadi sampai saya kata, kita stop dulu lah, ada kerja buat. Besok dia sembang saya tak lama, aku sembang lama. Dia ceritalah dia masuk dia sampai hari Rabu pas hari Rabu lepas berapa Disember lah dia. Tak ingat, saya sembang dengan dia 4 hari sebelum dia meninggal tu. Jadi kita terkejut lah maknanya kan. Tapi sebelum tu dia dah masuk hospital sebab dia pingsan. Jadi kali kedua tu dia di sekolah. Dia nak balik, dia beritahu kawan dia, aku nak mati lah, dia kata. Kan? Mungkin dia rasa sakit kot kan. Sakit lain macam kot, jantung tak tahulah kan. Nasallahu al-afiyah lah. Betul lah sampai masa dia. Jadi dia kawan dia kata boleh balik tak? Kita boleh. Balik sampai di rumah jatuh. Mulut dia meninggal lah. Jadi sampai dekat tu lah ajal dia. Jadi kita doakan, yalah kita nak balik jauh kan. Pulau Nerang 500 km lebih kurang. Jadi kita doakan lah dari jauh. Ikhlaskan doa kita kan untuk kawan-kawan kita. Jadi tak ada solat ghaib lah. Solat ghaib ni orang dah solat pada dia, tak disyariatkan solat ghaib. Yang adanya hanya doa lah. Kan? Jadi kita doa untuk kawan-kawan kita. Yalah kadang kawan kita nak meninggal, mak ayah kita, saudara mara kita. Doa yang Allah ajar dalam surah Al-Hasyr tu kan. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Hafal doa-doa macam tu, ikhlaskan doa. Sebab orang yang mati dia mengharapkan doa daripada orang yang hidup. Orang hidup dia harap daripada orang mati. Dia tak ada harap apa-apa daripada orang mati kan. Ada tak orang hidup harap apa-apa daripada orang mati? Tak ada. Jadi orang yang mati ni mengharapkan daripada orang hidup. Doa lah. Jadi kita berdoa lah untuk sahabat kita teringat, kita doakan, ikhlas. Dan doa untuk mereka, Allah terima doa anda. InsyaAllah. Baik. Jadi yang ke-82 mendoakan jenazah dengan doa-doa yang sabit. Daripada Nabi SAW terdapat 4 doa yang sabit yang saya temui. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunkanlah dia, rahmatilah dia, maafkan dia, kan? Berilah afiat kesejahteraan kepadanya, maafkanlah dia dan muliakanlah tempat tinggalnya. Wa akrim nuzulahu. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah tempat masuknya. Waghsilhu, dan mandikanlah dia bil ma'i, dengan air, wasalji, dan salji, wal barad, dan embun. Wa naqihi min al khatayahu, dan bersihkanlah dia daripada dosa-dosanya, kama naqaita, sebenarnya yang kau telah sucikan, bersihkan. Asal wa kata kama yunaqa, sebagaimana dibersihkan al-thawba, pakaian, al-abyadha, yang putih, min ad-danas, daripada daki. Wa abdilhu daran, dan tukarkan untuknya, gantikan untuknya daran, rumah kediaman, khairan min darihi, lebih baik daripada kediaman dia, rumah dia. Wa ahlan, dan ahli, khairan min ahli, ahli keluarga, maksudnya yang bersama dengan dia lebih baik daripada ahli keluarga dia di dunia. Wa zawjan, dan pasangan, kan? Dan seterusnya kata zaujah, isteri, khairan, lebih baik min zawjihi, daripada pasangannya ataupun isterinya. Wa adkhilhul jannah, dan masukkanlah dia ke dalam syurga. Wa a'idhu min azabil qabri, dan peliharalah dia daripada azab kubur. Wa min azabil nar, dan daripada azab api neraka. Baik. Kemudian kita tengok footnote yang ke-203 tu. Okey. Bawah tu difahami daripada hadis ini, muka surat 186 tu lah, paling bawah sekali tu kan. Muka surat 186 yang bawah tu, nombor 203 tu kan. Dia kata difahami daripada hadis ini bahawa perempuan-perempuan syurga lebih baik daripada perempuan-perempuan Bani Adam. Maknanya hurul ain bukan daripada anak Adam. Mereka adalah makhluk yang Allah Ta'ala ciptakan lain daripada keturunan anak Adam. Dia pun ada dicipta sejak syurga ada, dia pun ada. Begitu juga dengan
wildan mukhalladun, kanak-kanak yang kekal abadi, yang mereka tu tak membesar sampai bila-bila. Anak-anak yang meninggal di dunia ni, yang gugur ke, mati umur setahun 2 tahun ke, dia pun jadi dewasa, umur macam mak ayah dia juga, sembahyang. Mak dan ayah dan anak-anak sembahyang. Habis tu macam nak kenal mak kita kan? Mana kita tahu cara dia, Tuhan yang kaifiat dia kita tak tahu, tapi kita faham dan kita beriman lah. Kita beriman, kita dengan mak kita sembahyang, kita dengan ayah kita sembahyang, dengan anak kita sembahyang, dengan cucu kita pun sembahyang. Habis semua sembahyang, daripada Adam AS sampai orang yang terakhir mati yang beriman, yang masuk syurga, semua sembahyang. Jangan fikir lah, fikir macam mana nak cari mak nanti, jangan fikir benda tu. Yang fikirnya macam mana kita buat persediaan untuk ke syurga ni kan. Persediaan kita, apa dia persediaan kita? Gitu. Jadi maknanya dia kata walaupun mereka masuk syurga, gitu. Dikatakan juga bahawa yang dimaksudkan dengan penggantian pelayan dan isteri tersebut ialah penggantian sifat, bukan penggantian zat, kata dia. Ini sebut dalam kitab tu lah. Suku pula fuqaha mengatakan bahawa doa supaya digantikan pasangan dengan yang lebih baik itu hanya khusus buat lelaki sahaja. Ini kata sebahagian fuqaha lah. Dan tidak boleh didoakan buat perempuan, kerana boleh jadi perempuan itu menjadi isteri kepada suaminya di syurga kelak. Sebab ada sahabat Nabi, dia kata kat isteri dia, kalau kamu boleh, kalau kamu boleh, kamu tak payah kahwin lagi lah, lepas aku mati. Sebab kan kita akan, kalau kita jumpa di syurga, kau akan jadi isteri, kau boleh lah di syurga. Kan? Jadi maknanya betul, ada sahabat yang kata pada isteri dia, itu kalau boleh kan kau tak perlu kahwin lagi lah, kalau kita nak jumpa lagi. Sebab apa? Sebab wanita ni untuk suami yang terakhir lah. Kalau maknanya dua-dua masuk syurga lah kan. Tapi tak tahulah kan, terpulang dua masing-masing. Jadi ada orang yang dia nak kahwin ni, kahwin lah kan. Macam nenek isteri saya lah, daripada 30 tahun dia menjanda sampai sekarang lah, ke 90 kot, sampai sekarang dia dah terbaring lah, tak boleh bangkit. Tapi solat lagi, cakap tak boleh lah, solat tidur lah, cakap tak boleh, kita tak faham lah. Tapi dia masih lagi dengar kan, kita baca Quran apa-apa, dia macam ikut kan. Tapi masa waktu dia orang wuduk kan, dia solat. Jadi macam tu. Saya tanya dulu masa dia sihat, dia tak nak kahwin ke? Alasan dia malas nak basuh kain orang. Mungkin dia teringat suami dia dulu, Wallahualam kan, 40 tahun lebih dia menjanda kan. Macam tu. Jadi orang lelaki mungkin tak sama, orang perempuan memang tak sama lah, mungkin apa, memang tak sama. Gitu kan. Baik, jadi mungkin perempuan itu menjadi isteri kepada suaminya di syurga kelak, mungkin. Tapi kalau isteri-isteri Nabi SAW itu confirm lah ya, tak boleh bagi mereka untuk kahwin dengan, tidak, Allah sebut dalam Quran kan, larangan berkahwin dengan isteri-isteri Nabi. Jadi perempuan tidak boleh dikongsi, sedangkan lelaki boleh dikongsi. Ini hakikat lah, jangan marah. Nanti cerita dia, ini hakikat. Baik. Kemudian yang kedua, doa dia, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina. Doa. Boleh kita baca yang ni, boleh hafal. Nampak macam susah kan? 4 baris je kan. Saya ingat setengah jam. Kalau kita payah sangat hafal, takkan setengah jam kot kan. Subjek-subjek yang payah-payah macam sains, fizik ke apalah, matematik lah kan, mudah aja hafal kan. Doa 4 baris ni sekali kita kata kan, sekali suap nasi kita dah boleh hafal kot. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina. Ini boleh baca pada takbir yang keempat dan seterusnya lah, atau takbir yang ketiga boleh juga. Boleh pilih ya kan, nak baca pelbagai kata, doa yang sama je boleh, tak ada masalah. Allahumma ighfir li hayyina, ya Allah ampunkanlah bagi orang yang hidup di kalangan kami, wa mayyitina, dan orang yang matilah daripada kami, wa syahidina, dan orang yang menyaksikan di sini dan orang yang tidak hadir di sini, wa ghaibina ya. Kita doa untuk semua yang yang hidup, yang mati, yang ada di sini, yang tak ada di sini kan. Wa saghirina, yang kecil daripada kami, yang dewasa daripada kami, wa kabirina, wa dzakarina, dan lelaki di kalangan kami, wa unsana, dan perempuan di kalangan kami,
Allahumma man ahyaitahu minna ya Allah, siapa yang engkau hidupkan, Allah yang engkau hidupkan dia di kalangan kami, fa ahyi 'ala al-islam, maka hidupkanlah dia di atas Islam. Wa man tawaffaitahu minna, siapa yang engkau matikan dia di kalangan kami, fatawaffahu 'ala al-iman, matikanlah dia dalam keadaan iman. Allahumma la tahrimna ajrahu, ya Allah janganlah engkau haramkan kepada kami upahnya, pahalanya, ganjarannya. So dia mati kami dapat pahala dengan mendoakan dia. Wala tudillana ba'dahu, janganlah engkau sesatkan kami selepas kematiannya. Doa kan? Ini jawami'ul kalim. Doa pendek tapi makna dia padat lah. Okay, itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga pula boleh kita baca Allahumma inna fulan bin fulan, ya Allah si fulan bin si fulan. Sebut nama dia, sebutlah ya Allah sekian-sekian nama bin sekian-sekian. Ya. Fi zimmatika, masa dia hidup dia bin ayah dia, mati pun dia bin ayah dia jugalah. Mana ada hidup mati bin ayah, hidup bin ayah mati bin mak. Ya. Orang kita kan. Dia kan hai akan disebutlah si fulan semua orang tu orang terasa pula. Kan? Contohnya hai Azhari bin Safiyah. Mak saya Safiyah. Ya. Takkan macam tu. Kan kita nak Azhari bin Murrah lah, kenapa bin Safiyah? Memanglah kita anak Safiyah. Ya, anak mak kita kan. Dan mak ayah kita juga. Bin ni kenapa nak tukar? Bin kan kita talqin kat kubur kan. Padahal talqin di kubur tu bukan orang dekat kubur dengar apa pun. Tak dengar pun. Dia dah berada di sempadan, batas di sebelah sempadan kita lah. Tak dengar lah. Habis tu kenapa orang tu kita bagi salam? Kita bagi salam sebab sunnah. Kita bagi salam. Nabi suruh kita bagi salam. Salam itu doa. Bukan Nabi beritahu kata, oh nanti dia jawab salam kita. Dia taklah sunyi sangat bila kita bagi salam. Roh-roh ni mereka berada di satu tempat. Kan? Dia berkumpul di sana. Roh orang beriman dan roh orang tak beriman. Tak ada sekali. Ya, tak ada sekali. Roh beriman di Aliyin. Kan? Roh orang tak beriman di Sijin. Jadi mereka bertemu, berjumpa, beriman tadi, bertanya khabar. Orang baru mati, orang lama kerumun dia tanya. Yang kenal lah. Kamu kenal tak ni? Kamu betul lah. Sehingga ada yang menegur, cukuplah tahanlah dia. Dia baru je terlepas daripada kesedihan dunia. Biarkan dia. Kita tak nak bayang roh tu rupa bentuk macam mana, kita tak tahu. Nak bayang dah boleh, tak boleh, tak tahu. Zat dia, entiti dia macam mana kita tak tahu. Orang nak bayang keluar macam rupa kita. Ada macam asap. Mana kita tahu? Tak tahu macam mana. Bentuk fizikal dia kita tahu macam mana. Tapi mereka boleh saling melihat antara satu sama lain. Dah boleh berkata-kata, boleh bercakap. Tapi tak ada amalan pada semayang, tak ada puasa, tak ada. Tak ada apa dah. Dia buat apa? Menunggu je lah. Menunggu. Kita kata macam kita berada di bus stand, tunggu. Kat stesen, kat airport. Macam tu lah tunggu. Tunggu. Ustaz, kalau macam tu sebab ada seseorang yang cakap anak dia baru meninggal, tapi mak dia meninggal 2 bulan sebelum. Dia nak sejukkan hati, dia kata tak apalah anak dia dah jumpa mak dia di sana. Maksudnya Ya, memang betul lah. dia boleh cakap benda macam tu. Mana dia kalau mak dia orang beriman lah. Anak tu insya-Allah lah, sebab anak tu tak balik lagi kan. Tempat dia itulah. Cumanya anak-anak ni mereka berada bersama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lepas dia macam tu boleh lah. Wallahu a'lam. Tak ada masalah, bagus. InsyaAllah jumpa kan. Memang orang yang roh tadi akan bertemu, saling bertemu. Ataupun dengan kanak-kanak, tak tahulah sebab mereka ni dijaga oleh Nabi Ibrahim AS. Dewasa dah anak dia meninggal. Dewasa lah. InsyaAllah kalau dia kena kata macam ni lah. InsyaAllah. Dia kena tambah perkataan insyaAllah sebab tak boleh confirm. Sebab dia tahu juga satu dalil. Sebab dia tanya satu lagi dalil, kata setiap orang disibukkan kat sana nanti kan di alam barzah. Itu di alam barzah. Di alam di kebangkitan. Yauma yafirru'ul mar'u min akhihi, pada hari itu seseorang lari daripada saudara dia, daripada ibu dia, daripada mak dia, itu hari kebangkitan. Di alam barzah. Di alam barzah ni Nabi sebut lah tu maknanya mereka ni bertemu. Itu semua maknanya kan dah lepas. Kan? Jadi benda yang kita kata alam ghaib ni kita boleh cerita macam mana Nabi cerita.
Tu tak nak fikir step dia macam ni, step ni tak tahu. Step pertama begini, step kedua begini, step ketiga begini, step keempat kita boleh relax lah, lepas lah. Kan? Contohnya, kita tak tahu alam barzakh. Bila kita tahu, bila kita nak mati. Bila nak mati, tak ada cerita dah. Kan? Nak cerita pada orang yang hidup tak boleh. Cumanya Abdullah bin Amr bin Haram dia diminta Allah Ta'ala sampaikan keadaan mereka keadaan orang yang mati syahid ni kepada orang yang belum mati lagi. Dalam surah Al-Imran tu kan, ayat berapa tak ingat dah. Allah sebut tu. Jadi kita tak tahu, kita doa lah. Sebab kita doakan sesungguh kan. Supaya kita ni ditempatkan di kalangan orang yang beriman, mati dengan mati yang baik. Kan, minta masuk syurga tanpa hisab. Paling penting kita minta mati syahid lah. Bukan kita nak pergi perang. Maksud dia sebut mati syahid bukan kita perang bunuh orang, begitu tak. Maksudnya kita minta. Tak kisahlah macam mana pun mati, tapi dapat darjat mati syahid. Sebab Nabi dah katakan, siapa yang minta kepada Allah Ta'ala dengan jujur sungguh-sungguh untuk mati syahid, Allah akan beri kepada dia. Minta sungguh. Kita bukan tak tahu mati bila. Kita tak tahu mati bila. Aku lambat lagi. Tak. Tengok kita kan, duduk atas kerusi dalam kelas, tunduk senyap ya. Habis kelas pun tunduk senyap juga. Pegang-pegang jatuh bawah. Dah meninggal. Maksudnya rezeki dia dah habis. Ajal dah tiba. Tempoh masa dah sampai. Tak boleh nak genjau, tak boleh nak anjau. Sesaat ke depan, sesaat ke kemudian. Jadi persediaan. Jadi itulah persediaan. Ini persediaan kita lah, insya-Allah, mudah-mudahan Allah terima amalan kita. Baik. Tapi insya-Allah lah kita bertemu lah dengan kawan-kawan kita yang yalah seiman kan. Di sana insya-Allah di alam barzakh. Menunggu hari kebangkitan lah. Dan kita juga menunggu hadiah-hadiah daripada orang yang masih hidup. Kan? Ataupun sedekah jariah yang kita berikan semasa kita hidup. Apa dia? Yang keduanya, ilmu yang dapat diambil manfaat. Yang ketiga, anak-anak yang soleh yang doakan untuk kita. Ya, duk tunggu ya. Jadi mak ayah kita di sana dia pun dapat pahala yang kita dapat sekarang. Sekarang ni kita dalam majlis ilmu yang kita ni bukan kita kata setakat para malaikat mohon keampunan untuk kita, ikan di air pun memohon keampunan untuk kita. Kan? Nabi kata hatal hitan fil ma' kan. Sehingga kan ikan di air mohon keampunan untuk orang yang belajar ni. Dan untuk ilmu. Itu yang menjadikan kita bersemangat. Pergi kelas dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kalau kita tak mati di mana-mana, kita mati dalam kelas. Kan? Masya-Allah kan. Jadi kita dapat pahala yang besar. Sebab Nabi kita man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ila jannah. Maka qala sallam, pada siapa yang lalu satu jalan, jam dengan apa kan? Nak pergi menuntut ilmu, Allah mudahkan dengan jalan itu untuk dia masuk ke dalam syurga. Jikalau kita Allah mudahkan jalan untuk masuk syurga, maka mak ayah kita pun macam tu. Dengan sebab perbuatan kita, amalan kita. Walaupun kita terlupa nak niat hari ni perjalanan aku ke kelas, pahala aku nak sedekah kat mak aku. Walaupun kita tak teringat macam tu. Nak sedekah kat mak kita boleh tak? Aku nak hadiahkan pahala perjalanan aku pergi kelas kepada mak dan ayah aku. Tak niat pun tak apa. Ya. Kebaikan sampai ke mak. Ya, betul. Kalau kejahatan sisa. Tak sampai. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang lain buat dosa, tak ditanggung oleh orang lain. Anak buat dosa, ayah tak dapat, mak tak dapat. Anak buat pahala, ayah dapat, mak dapat. Sebab apa? Sebab Nabi kata, anta min kasbi abika, kamu tu adalah hasil usaha ayah kamu atau mak kamu. Walaupun kita tak niat, kita sedekahkan pahala pada dia. Sampai. Sebab dia tu, kita ni usaha dia. Tak ada dia, tak ada ayah mak, kita tak ada. Jadi kita ni wujudnya kita adalah hasil usaha mak ayah kita. Jadi maknanya apa yang kita buat, pahala sampai. Masya-Allah, berapa lama dah kita belajar kan? Mak dia doakan untuk anak dia. Mesti doa mak, doa ayah ni kan.
Masa dunia pun sampai tambah ketika dia dah meninggal. Jadi kalau anak dia meninggal dulu, mak dia doa lah sebab kasih sayang ibu ni kan sampai mati kan. Gitu. Jadi doakan untuk anak-anak kita kalau mereka dah meninggal dululah. Itu cerita lah. Jadi doa ni umum, terbuka. Anak kita, saudara kita, kawan-kawan kita, kan? Guru kita, murid-murid kita. Saya tak tahu di kalangan di sini kelas pernah ikut kelas saya ni yang dah meninggal ada ke tak tahu, saya tak tahu. Tapi kalau di sebelah gobok ni saya boleh tahu siapa yang dah meninggal. Sejak ikut kelas saya 11 tahun yang lampau sampai hari ni 2-3 orang dah meninggal. Makcik-makcik dia kan. Oh, dah meninggal yang ni, dah meninggal yang ni. Jadi saya tahu tu dah meninggal. Kursi ni dah meninggal. Tapi sini saya tak tahu. Tak. Jadi gitu. Itu cerita dia lah. Sekurang-kurangnya kalau kita tak tahu pun kita dengar berita kan. Tak dengar jemaah meninggal. Kalau ada sampai-sampai kan lah. Jemaah kita dah meninggal. Kan? Sekian-sekian. Itu doakan lah. Gitu. Baik, yang ketiga dia kata Allahumma inna fulan bin fulan fi zimmatika. Ya Allah, si fulan bin si fulan, disebutlah nama, ya. Di bawah lindungan Engkau. Wa habli jiwarika faqih fitnatal qabri wa adzaban nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Faghfir lahu warhamhu innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, si fulan bin si fulan di bawah perlindunganmu, oleh itu peliharalah dia daripada fitnah kubur dan azab neraka. Engkau merupakan zat yang memenuhi janji dan mengisbatkan hak serta memenangkannya. Oleh itu ampunkannya dan rahmatilah dia, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani para hamba-Mu yang beriman. Berdoa yang keempat, Allahumma 'abduka wa ibnu amatika yahtaj ila rahmatika. Ya Allah, semuanya ini hamba-Mu, kan? Dan anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu. Mungkin ini yang dia ambil dalil kot, kan? Anak lelaki kepada hamba perempuan-Mu. Ya Allah, si fulan bin si fulanah, kan? Berhajat kepada rahmat-Mu. Wa anta ghaniyun an azabih. Engkau maha kaya daripada menyiksanya. In kana muhsinan, kalau dia orang yang baik, fazid fi hasanatihi, maka tambahlah pahala kebaikan untuknya. Wa in kana musian, kalau dia orang yang tak baik, fatajawaz anhu, maka bebaskan dia, lepaskanlah dia. Thumma yad'u bima syaa Allah wa yad'u, boleh berdoalah dengan apa yang dia nak doa. Silakan doa macam-macam. Apa-apa doa boleh, tak ada masalah. Itu di antara 4 doa, pilih-pilih lah. Kita boleh hafal yang mana paling pendek, paling ringkas, paling mudah. Nak baca hafal semua pun boleh, pelbagaikan lah, kan? Sebab lagipun kita solat jenazah ni bukan solat hari-hari, kan? 3-4 bulan sekali pun belum tentu, kan? Gitu. Sebab tu ramai orang tak solat jenazah. Sebab tak pandai nak niat. Dia poin dia tak pandai niat dah. Saya tak solat, tak pandai niat lah. Habis tu, kan? Niat ni bukan nanti pandai tak pandai. Benda yang ada dalam hati kita nak solat jenazah, solat. Takbir tu semua dah ada komplit. Dalam tu kita nak solat jenazah. Dan dalam tu solat jenazah ada 4 takbir. Dalam tu jenazah tu, depan kita memang ada jenazah pun, lelaki atau perempuan. Dan kita tahu pun maknanya lagi kita lepas takbir yang sekian-sekian, kita nak bagi salam. Yang penting kita memang kita tahu kita nak buat benda tu, solat jenazah. Itulah dia niat. Senang je. Kan? Jadi kalau orang takbir, kita tanya dia, pegang dia, kenapa kamu takbir? Nak solat jenazah. Jadi kenapa nak susah ni, kan? Takbir je lah. Tengok orang takbir dapat lah. Sah solat kita tadi. Tak perlu nak hafal kan? Usalli ala hadza ala hazihi, ya. Tanya pula kan? Al-mayyiti ka al-mayyitati, ya. Tanya pula, lepas tu yang tak sembahyang jenazah tu, saya tak pandai, rugi ya. Padahal benda yang perkara yang amat mudah lah, kan. Niatnya perkara yang amat mudah, benda yang ada setiasa dalam hati kita. Yang ke-83, disyariatkan untuk berdoa di antara takbir yang terakhir dan salam lah. Okey. Berdasarkan hadis Abu Ya'fur daripada Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, dia berkata,
Syahidtuhu, yakni Ya'fur, Abu Ya'fur. Dia kata aku menyaksikan Abdullah bin Abu Awfa solat. Wa kabbara ala janazatin arba'an. Dia takbir 4 kali. Kata jenazah. Thumma qama sa'atan, kemudian dia diam. Takbir yang keempat tu diam kan. Yakni yad'u, yakni dia berdoa. Thumma qala, kemudian dia lepas bagi salam nantilah. Dia tak sebut ada ni cerah ni kan. Bukan dia bercakap dalam solat. Thumma qala, kemudian dia berkata, bukan bermakna dia bercakap dalam solat, tak. Lepas solat nantilah. Ya, dia kata, atarawni kuntu ukabbiru khamsan, kamu nampak aku takbir 5 kali ke? Qalu la, mereka kata tidak. Qala inna Rasulullah SAW kana yukabbiru arba'an. Dia kata adalah Rasulullah SAW bertakbir 4 kali. Okey, ini hadis sahabat yang meriwayatkan hadis takbir 4 kali. Tapi sahabat meriwayatkan 5, 6, 7, 8, 9 tu maknanya ada riwayat tentang tu. Sahabat-sahabat bukan semua tiap-tiap hari duduk dengan Nabi. Bukan 24 jam. Ada yang hari ni pergi, esok tak pergi. Selang-selang. Hari ni pergi kerja, esok pergi kelas. Ada yang duduk belajar macam Abu Hurairah kan. Abu Hurairah ni memang dia duduk istiqamah, tak pergi mana-mana, kerja pun tak. Lapar, tak minta. Kan? Tak minta, berguling-guling dalam masjid. Lapar sangat kan. Oh ya, berguling-guling dalam masjid tapi tak pergi kerja. Dia nak pergi kerja, dia bimbang terlepas ilmu. Sebab tu dia banyak riwayat hadis. 5,000 lebih dalam Sahih Bukhari kan. 5,370 berapa hadis? 75, 73. Banyak hadis ya. Dia kata sendiri. Dia kata di antara sahabat-sahabat Nabi, aku yang paling banyak riwayat hafal hadis kecuali Abdullah bin Amr. Dia menulis, aku tidak pandai menulis. Dia tak pandai tulis. Dia hafal ya. Abdullah bin Amr pandai menulis. Ditulis semua yang Nabi cakap. Ada kata semua yang paling banyak akulah. Paling banyak kecuali seorang Abdullah bin Amr dia kata. Dan dia pun ngadu dia lupa kan. Dia hafal dia lupa, hafal lupa. Kemudian Nabi doakan untuk dia lah. Dia ingatlah sampai bila-bila. Yang ke-84 kemudian memberi salam sebanyak 2 kali ke kanan dan ke kiri. Sekali pun boleh. Seperti mana salam dalam solat fardu. Ini berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, "Thalath khilalin." Ada 3 perkara. Kana Rasulullah SAW yaf'aluhunna, yang mana Rasulullah melakukannya, tarakahunna nas, tapi orang ramai meninggalkannya. Ihdahunna at-taslim 'ala al-janazah, misal taslim fi salat. Yang pertamanya memberi salam ke atas solat jenazah sebagaimana memberi salam dalam solat, yang solat biasalah. Gitu. Telah sabit dalam Sahih Muslim dan selainnya daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW memberi salam sebanyak 2 kali dalam solat. Maka ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan ucapan beliau seperti salam dalam solat sebentar tadi ialah 2 kali salam yang kita semua telah sedia maklum. Yang ke-85, diharuskan untuk memberi sekali salam sahaja ke sebelah kanan. Boleh. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an. Adalah Rasulullah SAW solat ke atas satu jenazah, baginda bertakbir ke atasnya 4 kali, wa sallama taslimatan wahidah, Nabi bagi salam sekali. Bolehlah. Yang sunnahnya ialah memberi salam secara perlahan. Ini sunnah sir. Dalam solat jenazah bagi imam dan makmum. Berdasarkan hadis Abu Umamah yang telah disebutkan dalam perkara 80 yang sebelum ni lah, dengan lafaz thumma yusallimu sirran, thumma yusallima sirran fi nafsihi hina yansarifu. Kemudian Nabi bagi salam perlahan dalam diri dia ketika selesai solat jenazah. Wa sunnatu ay yaf'ala man wara'ahu mithla ma fa'ala imam. Yang sunnahnya yang belakang dia buat macam mana imam buatlah. Imam salam sekali, kita salam sekali. Kalau dia salam 2 kali, kita pun salam 2 kali. Buat sendirian ya? Solat jenazah sendirian. Itu pulang.
Nak salam sekali ke, nak salam 2 kali ke, boleh. Boleh. Kira yang 87 dia kata di sini, tidak dibolehkan untuk solat jenazah pada 3 waktu. Macam solat lah. Waktu matahari sedang terbit, matahari di tengah-tengah langit, dan ketika matahari nak terbenam. Ya. Begitu juga nak bumi jenazah pun nanti disebut juga hadis ni. Ini masalah solat. Kan hadis dia 3 sa'atin, 3 masa. Kana Rasulullah yanhana an nusalliya fihinna. Nabi larang kami solat pada 3 masa itu, ataupun Nabi larang kami kebumikan jenazah, kan, di waktu itu. Ketika matahari terbit sehinggalah dia sampai sepenggalah lah, kan? Kemudian sehingga dan ketika matahari berada di tengah langit sehingga dia condong, kan? Dan ketika matahari hendak terbenam sehingga dia tenggelam. 3 waktu itu dilarang solat, sama ada solat kita solat sunat ataupun solat jenazah ataupun menguburkan jenazah. Baik, jadi keumuman hadis ini merangkumi juga solat jenazah. Inilah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum sebagaimana telah saya huraikan dalam kitab asal. Kemudian kita masuk pula solat dah habis, maka kita nak ke bumi lah. Ingat, pembumian dan perkara yang berkaitan. Ini tugas orang lelaki lah. Ya. Adapun mempersiapkan jenazah, mandi, kafan. Mana wanita pun ada tugas dia, kalau suami dia ke, atau mak dia ke, ataupun anak perempuan dia ke, ataupun adik perempuan, saudara perempuan dia ke, ataupun rakan-rakan perempuan dia ke, perempuan lah laksanakan. Ya. Kalau jenazah lelaki-lelaki, kalau suami, isteri boleh, maknanya selenggarakan, mandikan. Begitu juga sebaliknya. Kalau ayah meninggal, anak lelaki-lelaki lah, ataupun orang lelaki-lelaki yang lain lah yang mandikan dia, kafankan dia lah, dan seterusnya mengebumikan dia. Adapun kebumian ni orang lelaki-lelaki lah, tidak ada orang perempuan lah, kan, masuk dalam liang lahat untuk mengebumikan jenazah. Ini tak pernah berlaku sejak pada zaman Nabi SAW. Tak pernah berlaku lah. Semua orang lelaki-lelaki, kecuali memang tak ada orang lelaki. Semua perempuan kampung tu, lelaki-lelaki semua mati. Tak ada kan? Jadi mana cerita lain lah tu. Tapi cerita macam tak logik lah. 88 dia kata wajib dikebumikan mayat walaupun mayat orang kafir. Ya, jiran kita sebelah kafir, dia mati, tak ada siapa nak uruskan dia. Kita uruskan dia, kebumikan dia, bawa pergi mana-mana, tanya boleh tak mana boleh tanam mayat. Kita panggil tu apa nama? Yang tangan susah sangat kan, yang tu. Dia sekarang mau pakai tu kan. Senang, yang kecil je. Yang kecil tu. Tidak kau nak kena cangkur orang kan letih kan. Macam boleh buat tersusun pula kan, macam dekat Kota Damansara. Anak saudara saya seorang dikebumikan di situ. Bulan puasa, seminggu sebelum puasa ada aksiden. 39 umur dia. Aksiden dekat hospital Sungai Buloh tu. Dia langgar lori ais yang rosak kan. Dia jatuh situ, motor dia terbakar, kemudian patah leher. Meninggal di situ juga. Dia duduk dekat sini lah, dekat Damansara ni. Maka bawa kebumikan di first time saya pergi kubur tu, Kota Damansara. Memang teratur. Kan? Dia buat senang lah. Tak macam kampung kita kan, kalau sebelah kampung kita tengok rata-rata kan, jadi tak tersusun. Jadi orang melangkah-langkah, pijak langkah kubur kan. Tapi kalau dia buat tersusun ada lorong kan, jadi taklah orang nak melangkah, orang nak pijak kubur tadi. Baguslah, alhamdulillah, mudah. Dekat Putrajaya pun macam tu kan. Dia dimudahkan. Cumanya jangan buat kepuk lah. Kepuk haram. Kepuk bukan kepuk leko. Kepuk ni apa nama dia panggil? Kotak, binaan, tile ke. Itu haram. Nabi larang. Terbuat bongkar kan? Betul lah. Tak boleh buat. Tak boleh. Dia orang pakai tile, pakai. Nanti kita akan sampai bab tu ni, belakang ni. Belakang ni akan sampai cerita bab hadis larangan. Kita pesan.
Tak boleh, haram. Di sini buat banyak je. Yalah. Sebab dia orang tak tahu lah buat tu. Tak papan juga boleh Ustaz. Ha? Papan. Papan ke apa ke, kepuk, tak kisah. Kepuk. Untuk Pilih bang. keliling kubur tadi kan. Buat timbul, buat macam tu je. Kan? Tinggikan macam tu je. Tak ada macam tile, marmar kan. Ada bunga-bunga kristal pula di situ, tulis pula di situ. Kan? Semoga engkau tenang di sana. Al-Fatihah. Kan kau pergi kira ni kan. Oh, itu macam pergi taman. Kan? Yang boleh tanam pokok je. Pokok pun tak, jangan tanam apa-apa. Alah macam ni, contoh hari Haji tengok kat Baqiyah. Itulah dia kubur sunnah. Jangan tanam pokok bunga. Janganlah. Tak boleh kan? Kenapa nak tanam pokok bunga? Kan? Dah tengok kubur semua, kita semua tengok kubur, pernah tengok kan? Kubur di Baqiyah kan? Siapa tak pernah tengok? Semua pergi kan? Macam mana Baqiyah tu? Kubur sultan dia pun macam Lagi lah. tengok kubur sultan dia. Tengok YouTube je. Kubur Raja Saudi, selesai. Google. Kan? Tekan image ke video ke. Sat lagi buat. Lah ni buat. Kan? Tengok kubur. Itulah dia kubur sunnah. Asal kubur macam tu. Bukan macam kita ni. Dijadikan sebagai taman bunga. Siap tulis Taman Al-Firdaus. Selamat datang ke Taman Al-Firdaus. Mana dia tahu Taman Firdaus dalam tu oleh neraka apa dah mana kita tahu. Tapi tak ada yang dia terlampaukan batu sungai. Boleh? Nabi SAW ambil seketul batu tu letak sebagai tanda kubur. Letak je lah. Boleh. Boleh lah letak batu seketul tu. Bukan banyak-banyak tu. Kenapa banyak-banyak? Kecil-kecil. Tak payahlah. Itu pun akuarium boleh lah. Satu batu. Masih Haji. Beli tu. Beli. Aku boleh pergi pengon. Yalah tak kisahlah. Tapi kenapa nak buat batu sungai tu? Batu ni memang seketul batu sudah lah. Kalau batu sungai sebagai desain dia tak apa lah. Boleh. Tanda. Sebagai tanda batu desain. Nabi buat macam tu lah. Ambil batu seketul. Untuk aku kenal kubur saudara aku. Ya? Tidak ada padanya ditulis-tulis nama, tarikh mati, tarikh lahir. Mana ada benda-benda macam tu? Di belakang. Di belakang. Jadi kalau kita cerita, tak payah baca buku ni. Kita tunggu insya-Allah. Dia kata orang kata miskin. Memang orang kata macam-macam. Jadi Luqman dengan anak dia lah. Naik keldai kan. Apa lah dia keldai, naik dua orang. Turun seorang. Lain kali, pikul keldai. Lain kali, orang kata dua-dua beranak ni gila. Keldai dipikul macam tu. Jadi kalau dengar cakap orang, habislah kita. Biar pilih orang nak kata apa pun. Mereka ada mulut, macam mana kan boleh zip. Kalau dalat boleh zip mulut mereka, jangan kata kita tak apa lah. Biar pilih lah mereka nak kata. Mereka kata kita boleh pahala. Ustaz, Ya. kalau dulu kita tak ada ilmu kan kita tak tahu. Jadi dah dibuat gitu. Kalau kita ada kemampuan, kita boleh keluarkan. Kalau ada kemampuan lah. Kalau kita tak mampu, macam mana? Kan? Jadi kalau kita ada kemampuan, kita pesan, kita tahu lah. Kan? Tanggal ke benda ni. Pasal buat tanggal? Saya nak tukar benda lain. Buat tak tahu sudah. Tak tukar-tukar pun sampai hari ni. Tak apa, nanti ya. Kan? Gitu. Jadi kita pesan pada anak-anak kita, esok mak mati, kubur biasa. Biasa macam mana? Tak ada tile, tak ada marmar, tak ada tulis-tulis. Kalau letak batu pun carilah batu sebongkar batu letak ke kubur mak sebagai tanda. Kan? Itu je. Jadi orang kita ni susah payah kan. Sebab tu nak mati pun kena pakai duit banyak. Siapa susah? Orang hidup susah. Tapi memang kebenarannya Nabi tu kan, dia tak bagi kan. Kalau kita tengok orang yang buat tu dah macam yang kubur orang Islam kan. Ya, menyamai perkuburan Kristian, Yahudi. Kan, dilarang menyamai kan. Nabi kata man tashabaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ada perbezaan kita. Jadi contoh kubur di Madinah yang kita tengok di sebelah di Baqiyah. Itulah kubur sunnah. Siapa dah kenal kubur Aisyah, kubur Fatimah, kubur Ummahatul Mukminin? Siapa kenal? Jadi maknanya kalau ikut yang student baca lagi itu pasal diriwayatkan daripada mulut ke mulut, dia boleh beritahu kita lah di kubur. Kita bukan hafal pun. Kita pergi berapa tahun sekali.
Kan? Perlukah kita tahu ni kubur apa nama Fatimah, kubur Aisyah? Perlu kita tahu? Tak perlu. Yang perlu kita bagi salam dan kita doakan mereka. Ya. Tengok kubur tadi kan. Jadi gitu. 1400 tahun lalu. Tapi zaman Syekh Muhammad bin Wahab, kubur di situ dia dah buat binaan, dia buat macam ni kan. Zaman dia katakan. Dia katakan. Tapi sebelum zaman dia tu, kubur dia dah jadi tempat kubur-kubur, tempat puja dia pokok ni kan. Sebab tu dia marah sungguh kat dia. Pokok sufi tarekat ni marah sungguh dekat Muhammad bin Wahab. Sebab dia katakan kubur tu sampai hari ni, kubur tu jadi macam tu. Tak ada kubur binaan. Dia berkata Wahabi itulah. Ataupun W. Ya. W tak apa sangat kalau Wahabi orang macam marah sikit W kan. Itulah dia insya-Allah. Jadi kita kita nak buat, kita rasa macam anak kita akan buat. Sebab dia tak pergi belajar, hanya kita pergi belajar kan. Kita tulis nota apa-apa. Buat lembek tangan kita ke apa-apa. Buat sekian-sekian, jangan buat sekian-sekian. Ketika saya mati. Itu mak wasiat kita tu bagi surat dia. Kan? Bila mak mati baru buka surat ni. Umpamanya kot lah. Nak buka sekarang boleh ke tak? Cerita lah. Beritahu. Kadang-kadang ialah kita belajar, kita mengajar. Anak-anak kita tak belajar apa yang kita belajar. Itu masalah. Kan kita kalau kita beritahu ya lah, beritahu. Tapi bila kita mati, kita dah bagi tahu, lepaslah. Kan? Dia orang buat juga, itu dia orang tanggung lah. Kita dah mati lah. Kita tak suruh benda tu, kita larang pun, kita dapat pahala. Kemudian pertama yang wajib dikebumikan walaupun jenazah orang kafir ni kan, daripada sekumpulan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara mereka ialah Abu Talhah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dan konteks adalah menurut hadisnya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara yaum Badrin bi 24 rajulan min sanadid Quraisy. Nabi SAW perintahkan pada hari perang Badar dengan 24 orang pembesar-pembesar Quraisy ni yang dah mati. Kan? Sebelum perang tu beritahu kau ni mati sini, kau ni mati sini, kau ni mati sini, dan depa mati di tempat tu juga. Tempat Nabi tunjuk tu kan. Maka yang 24 orang pembesar-pembesar Quraisy ni Nabi suruh diheret, dicampak dalam satu lubang lah di Badar. Pergi mana lubang mana kita pun tak tahulah. Ada orang bertunjuk, orang bertunjuk ni benda tu benda kan bukan pasti, benda 1400 tahun lebih lah, siapa nak pergi jaga. Kan? Jadi mungkin pemandu pelancong ke apa, mutawi ni petunjuk timbunan batu mana-mana. Kan? Orang ni lah dia. Lubang pergi di Badar ni campak pada Abu Jahal ni. Kita pun keren dia lihat tengok kan. Padahal dia pun tak confirm. Hak cerita dekat dia pun tak pasti. Hak cerita dekat dia daripada teksi ya. Hak bawa kan. Bawa depa tu tunjuk situ, dia pun cerita dengan semangat. Allah dia tempat dia kebumikan, dicampakkan jenazah apa nama orang kafir di sini, Abu Jahal dan geng dia dalam lubang ni. Dia tahu mana tu yang dia mana. Tu hak bawa bas cerita. Hak bawa bas cerita ambil mana? Kau tu pun Bangla. Kenapa bawa bas ni engkau Madinah? Kau ada orang Bangla. Tapi betul lah hak Nabi beritahu kan, mereka ni mati sini kemudian campak dalam satu perigi, di dalam perigi buta di Badar tu. Mana satu tak tahu lah. Pasal apa nak pergi cari tunjuk orang. Semua nak pergi orang seronok lega tu. Ini bisnes semua ni. Ya. Jadi orang jahil pun tengok dengan khusyuknya mendengar cerita. Si pencerita pun tak pasti apa yang dia cerita. Dia campur kan hadis sahih dengan cerita dia sendiri, dia campur habis. Jadi fajurru bi arjulihim, maka depa ni diheret dengan kaki dia lah, pegang kaki tarik. Seret. Faqudifu, maka dicampak fi tuwal, dalam satu lubang atau perigi buta daripada perigi-perigi di Badar. Khabithin mukhbath, yang busuk. Ya, tempat tu. Ba'dhum ala ba'din, bertindan-tindan lah. Campak kan.
Illa ma kana min Umayyah bin Khalaf. Tetapi Umayyah bin Khalaf tak. Pasal apa? Pasal dia jasad dia jadi bengkak, kaput. Cepat kaput. Terus bengkak dalam baju besi dia. Maka dia tarik tangan, tarik kaki, putus kaki. Tarik tangan, putus tangan. Dia kaput dah jenazah dia, kafir ni. Kan lama mati pun. Maka Nabi buat macam mana? Nabi suruh sahabat-sahabat pergi ambil batu-batu apa semua, tanah-tanah tadi timbus atas dia punya jasad Umayyah bin Khalaf tu kan. Dia mati, dibunuh oleh Bilal. Bilal tengok dia kata Umayyah kan, aku tidak akan selamat kalau dia selamat kan. Masa gitulah Umayyah begitu juga. Maka dia bunuh Umayyah tadi. Sebab Umayyah tuan dia dulu. Umayyah ni jangan bunuh dia, rampuk batu atas kepala dia kan. Tapi Abu Bakar beli dia. Abu Bakar merdekakan dia. Bertemu pada hari Badar, habislah dia mati. Kena bunuh. Yang lain semua dicampak dalam lubang tu. Ada yang kedua, ada nak cerita kata dalil kata mana ditimbus jenazah ataupun jasad orang kafir dihilangkan daripada atas bumi ni lah. Sama dia timbul macam tu ataupun tak kisahlah buat macam jadi hilang jenazah di atas bumi ni. Macam itulah mayat tentera Israel lah yang dibunuh oleh pejuang Hamas tu kan. Dia tu lah busuk kan jenazah dia pun dibuang macam tu. Tak tahu dia buat macam mana ramai tu. Mana ada masalah ditimbus nak perang kan. Tak tahu dia buat macam mana. Baik, yang kedua daripada Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, lama tufiya Abu Talib, apabila mati Abu Talib, kata Ali, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku datang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqultu, aku kata kepada Nabi, inna ammaka syekh dhal qad mata, sungguhnya pak saudara engkau syekh, orang tua yang sesat, telah mati. Ali kata kat Nabi lah, ya, faman yuwarihi, siapa nak kebumikan dia? Qala, kata Nabi SAW, idhab fawarihi, pergilah engkau kebumikan dia. Thumma la tuhdith syai'an, kemudian jangan buat apa-apa, hatta ta'tiyani, sehingga kamu datang jumpa aku. Bumi dulu, lepas tu mari sini. Faqala, kata Ali, innahu mata musyrikan, dia mati musyrik. Ayah dia mati musyrik, dia mati musyrik. Faqala idhab fawarihi, Nabi kita pergi kebumikan dia. Qala fawaraituhu, kata Ali radhiyallahu anhu, aku pergilah kebumikan ayahku. Ya. Thumma ataituhu, kemudian aku pergi jumpa Nabi SAW. Qala idhab faghtasil, Nabi kita pergi mandi. Thumma la tuhdith syai'an hatta ta'tiyani, kemudian jangan buat apa-apa lepas mandi sehingga kamu jumpa aku. Qala faghtasaltu thumma ataitu, aku pun pergi mandi dan kemudian aku datang kepada dia. Qala, kata Ali, fada'a li, maka Nabi SAW doakan untuk aku, bida'awatin, dengan doa-doa, ma yasurni anna li biha humur na'am wa suduha, dia kata doa ni lebih aku kasihi daripada aku memiliki unta-unta merah dan unta-unta hitam. Mana doa ni sangat berharga lah, sangat seronok lah bagi dia. Nabi doakan untuk dia dengan doa yang cukup bagus ni kan. Kita doa apa? Nabi doakan untuk dia. Wa kana qala, kata perawi, wa kana Ali, adalah Ali radhiyallahu anhu, idza ghassala al-mayyit ightasala, bila dia mandikan mayat dia mandilah. Ya. Jadi kita kalau kita mandikan jenazah, disunahkan bagi kita mandilah. Kalau kita pikul jenazah, disunahkan bagi kita untuk berwuduk. Kemudian yang ke-89, ada soalan apa tanya jenazah orang Islam tidak boleh dikuburkan dengan mayat orang kafir, dan mayat orang kafir juga tidak boleh dikuburkan jenazah dengan jenazah orang Islam. Akan tetapi jenazah orang Islam dikuburkan di perkuburan orang-orang Islam, dan mayat orang kafir pula dikuburkan di perkuburan orang-orang kafir. Demikianlah yang diamalkan sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga ke zaman ini. Antara dalilnya ialah hadis Bashir bin Khasasiyah radhiyallahu anhu, dia berkata, hadis panjang, bainama ana umashi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhidhan bi yadi,
ketika saya sedang berjalan bersama dengan Rasulullah sambil memegang tangannya. Dia jalan, dia sambil pegang tangan Nabi SAW. Masya Allah, sahabat-sahabat dengan Nabi ini kan. Faqala ya ibn al-khasasiyah, Nabi kata, hai anak lelaki al-khasasiyah, ma asbahta tanqimu ala Allahi. Apa yang membuatkan kamu marah pada Allah pada waktu pagi ini? Okey, tengok marah ni apa, marah ni kan. Bukan maksud dia marah macam tu. Kita baca funuk baru kita faham. Tuan funuk bawah tu. Baginda Rasulullah bersabda begitu padanya kerana Bashir radhiyallahu anhu telah menzahirkan rumutan mengenai jarak rumah dia dengan tempat Nabi ni jauh. Kan? Dia sekarang berada di jauh di kampung halaman dia. Dia tahu jauh lah di kampung. Nak balik pun payah. Kan? Jadi Nabi dengar dia cakap macam tu. Ya? Jadi macam kata itu. Sedangkan dia kata kamu sedang berjalan bersama utusan Allah. Dia yang perawi berkata, aku rasa dia berkata. Dia ni sebenarnya Ibn Khasasiyah ni lah. Dan sambil memegang tangan baginda, aku menjawab, wahai Rasulullah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu. Ini perkataan yang digunakan oleh orang Arab kan ketika mengagungkan seseorang lah. Fidaka abi wa ummi. Fidaka menjadi tebusanmu, kan? Menjadi tebusan bagimu ayahku dan ibuku. Jadi ayah dan ibuku menjadi tebusan semata-mata untuk menyelamatkanmu. Kalau kami nak selamatkan engkau, kami akan, walaupun kami terpaksa, kami akan jadikan ayah dan ibu kami sebagai tebusan. Kerana cinta mereka pada Rasul itu melebihi cinta segala-galanya. Daripada keluarga, ibu bapa dan family mereka. Rasul itu nombor satu, lebih daripada mak ayah kita. Rasul. Sebab tu Umar kata, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai'in illa min nafsi. Saya mencintaimu lebih daripada segalanya kecuali diri saya. Saya cinta diri saya dulu, baru saya cinta Rasulullah. Nabi telah la ya Allah, tidak. Tak sempurna lagi iman. Iman kamu tak sempurna sehingga engkau kasihi lebih daripada segala-galanya sehingga akan diri kamu sendiri. Umar kata, kan, ya Rasulullah, uhibbuka min kulli syai'in hatta min nafsi. Ya Rasulullah, aku cintakan engkau lebih daripada segala-galanya walaupun diriku. Nabi kata, al-an ya Umar. Sekarang baru sempurna iman. Macam tu. Ya. Baik. Saya tidak marah kepada Allah. Allah telah memberikan saya segala kebaikan, kata Ibn Khasasiyah. Lalu baginda datang ke tanah perkuburan orang-orang musyrik dan bersabda, dengan Nabi kata, sesungguhnya mereka telah melepaskan banyak kebaikan. Nabi kata di sini dia dengarkan. Nabi kata, laqad sabaqa haula'i bi khairin katsirin. Depa ni telah tertinggal banyak kebaikan. Depa ni mati tak sempat masuk Islam pun. Jadi kebaikan telah terlepas daripada mereka. Mati kafir. Habis. Kehidupan ni rugi. Rugi hidup di muka bumi dengan jangka masa yang pendek ini kan. Tiba-tiba mati kafir, kekal dalam neraka Jahannam abadi. Selama-lamanya. Tak ada kesudahan. La yamutu fiha wala yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Sebab macam tu. Nak kata hidup pun tak, mati pun tak. Kan Allah Ta'ala seksa. Kullama nadjat jululu. Setiap kali kulit-kulit mereka masak. Allah kata badalnahum juludan ghairaha. Kami tukar dengan kulit yang lain. Liyadhuqul azab. Untuk mereka rasai kesiksaan pun, siksa azab tadi. Itulah dia. Sampai bila? Tak ada kesudahan. Hidup dunia sebentar ya, 60 tahun, 70 tahun. Menikmati segala kekayaan, kemewahan. Hidup dengan penuh kemewahan. Jadi untuk apa? Untuk santapan mata aja. Kekayaan tadi kan. Makan lebih jaga daripada orang miskin lagi. Udang galah tak boleh makan. Kan? Tempoyak tak boleh makan. Apa lagi? Tak boleh makan. Apa yang boleh makan? Salad boleh salad. Ini makanan kambing. Tu yang aku boleh makan. Tapi naik Tesla.
Kaya kan. Orang yang beriman tak apalah, orang kafir. Kafir. Kaya semua kaya. Buat sebenarnya rugi. Tak boleh nak menikmati. Macam orang yang buat gambar Apple, apa nama dia yang mati? Steve mati kanser kan. Kaya. Kan kekayaan dia boleh kata apa? Dia tak ada. Dia jadi tanah. Tapi kalau dia beriman, apa banyak pahala dia dapat. Ustaz dia mengajar pakai Apple, iPad, kan? Pakai apa nama pensyarah, ada pensyarah, kan? Berapa banyak pahala dia dapat. Kalau dia beriman. Ni yang buat lampu ni. Lampu yang terang kita duduk ni. Yang gelap ni kita duduk baca kitab ni. Kalau dia beriman. Sabaqa haula bi khairin katsir. Terlepaslah kebaikan yang banyak dia bagi. Sebab apa? Sebab tiket kebaikan tu tak ada. Mati habis. Bukan habis saja. Maknanya menghadapi kesukaran, kesakitan sepanjang masa lah. Tak ada rehat dah. Ya, daripada sekarang dia berkena sampai bila-bila. Hidup sekejap. Bukan ada hidup sampai 300 tahun, 200 tahun, 100 tahun lebih pun susah kan. Jadi kemudian Nabi kata, Nabi sebut sebanyak 3 kali. Kemudian baginda datang ke tanah perkuburan orang-orang Islam lalu bersabda, sungguhnya mereka telah mendapat kebaikan banyak. Dia kata, mereka dah dapat banyak kebaikan. Iyalah, baru masuk Islam, amalan tak banyak pun. Ada yang sahabat tu kan, dia pergi perang, masa tu dia masuk Islam kan, tak ada sujud pun, terus masuk syurga, mati. Masya Allah, tak ada buat apa. Saya dengan satu syekh ceramah dalam ceramah. Dulu dalam kaset, sekarang dalam YouTube. Dulu kita sempat zaman kaset kan, tali kaset lah, putar dengan pen. Ya. Jadi Syekh Muhammad Hassan, dia pun dah umur dah tak larat dah sekarang. Masa muda-muda dia berkhutbah, saya kerja dengar dia. Dia cerita tentang satu orang putih, ya, orang Amerika. Dia ni mimpi jumpa Yesus kan. Dia mimpi jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata pergi cari agama Muhammad. Besok siang tu dia pergi cari di pusat Islam. Tanya tentang Islam, dia masuk Islam. Masuk waktu solat. Kamu masuk solat kena solat kan? Dia ikut orang yang solat. Dia sujud tu maknanya tak bangkit dah, mati. Baru masuk Islam tadi. Masuk waktu solat, sujud, Allah cabut nyawa dia, mati. Baru sekali sujud dah, mati. Cuma kita pun tak tahu kita macam mana kan. Kita pun tak tahu kita macam mana. Mati tak dan bye-bye. Tak ada. Kalau sembang dengan family kita, dengan suami isteri kita elok-elok kan, tak ada apa-apa. Ada bagi tanda, orang nak selalu apa tanda-tanda dia? Mana ada tanda apa? Mana boleh kira cari tanda? Ada dia buat apa pelik-pelik kan? Biasalah. Dia pun nak cari tanda pelik-pelik macam ni. Itulah soal khabar dia nak cerita benda macam tu kan. Ini ialah soal khabar tu kita faham lah. Dia nak bagi sensasi tadi. Baik. Ketika baginda sedang berjalan, baginda perasan dan melihat seorang laki-laki yang berjalan di celah-celah kubur dengan bersandal. Baginda lalu bersabda, wahai orang yang bersandal, kamu ni campakkan selipar kamu. Ini yang kedua kita tak boleh pakai sandal selipar di kawasan perkuburan, kecuali dia di lorong kan, ada jalan yang disediakan tu kan, tak apalah. Ini masih di antara perkuburan tadi, macam itulah tu, jangan pakai sandal. Okey. Jadi Nabi larang bersandal. Tapi saya nasihatkanlah ke wanita tak biarlah pergi kubur. Kan, nak kena pakai tangga sandal, lepas tu nanti nampak aurat dia pula semua kan. Paling kurang nak pergi tengok kat pagar, pergi dekat pun kan, nak tengok sangat orang ke bumi orang. Buka YouTube ni tengok. Sekarang kan,
Nampak cara kebumikan mayat, Google. Nampak kan? Tak payahlah masuk. Walaupun suami isteri kita, walaupun isteri anak-anak lelaki kita, dan tak payah pergi pun. Tambah suami isteri, lagilah tak boleh keluar rumah. Sebab dia 4 bulan 10 hari kena berkabung. Kecuali darurat lah. Darurat tadi. Dia tak boleh pakai sandal ke kasut, tak boleh kan. Lelaki itu pun melihat baginda. Apabila dia mengenali baginda, dia mengenali itu merupakan Rasulullah SAW, dia pun menanggalkan dan mencampakkan seliparnya. Antara yang menguatkan ketetapan ini ialah pembezaan syariat antara ucapan mukmin apabila menziarahi perkuburan orang-orang Islam dan ucapannya apabila melalui kuburan orang-orang kafir. Seperti mana yang akan dijelaskan sebentar lagi pada bab menziarahi kubur. Terlalu ke kubur orang kafir kita nak kata apa? Lalu ke kubur orang Islam kita nak kata apa? Yang ke-90 yang sunnah ni ialah mengebumikan jenazah di tanah perkuburan dengan kebumi di rumah. Nah, sebab sayang rumah ni kan, baru siap rumah ni kan, double story ke apa kan, sayang nak tinggal rumah ni, rumah sayang. Beritahu kat anak, kebumi mak dalam bilik tu lah kan, sayang nak tinggal rumah ni kan, rumah ni kita baru siap, baru nak duduk, dah sakit lah. Kalau mati bumi di sini ya, kalau tak boleh, kena bumi di kuburan kan. Kerana Nabi SAW mengebumikan jenazah-jenazah di Baqi' seperti mana riwayat-riwayat yang mutawatir berkenaannya. Telah disebutkan sebahagiannya di pelbagai tempat dan yang paling hampir ialah hadis Ibnu Khassasiyah tadilah yang saya telah sebutkan pada perkara sebelum ini, poin yang ke-89. Tidak dinukilkan daripada mana-mana salaf generasi awal para sahabat tabi'in, bahawa jenazahnya dikebumikan di tempat selain tanah perkuburan, kecuali riwayat mutawatir yang menyebutkan bahawa Nabi SAW dikebumikan di biliknya. Dan ini merupakan antara perkara yang khusus buat baginda SAW sahaja, seperti mana yang ditunjuk melalui hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata, tak kala Rasulullah SAW wafat, mereka yakni para sahabat berselisih pendapat tentang tempat jenazah baginda sallallahu alaihi wasallam dikebumikan. Lalu Abu Bakar berkata, aku telah mendengar sesuatu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang aku tidak akan lupakannya. Baginda bersabda, Allah tidak mewafatkan seorang nabi pun melainkan di tempat yang Nabi tersebut suka untuk dikebumikan jenazahnya itu. Lalu mereka mengebumikan jenazah baginda di tempat hamparan baginda. Ada dia. Jadi Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar dengan nas lah. Itu khusus untuk itulah. Ya, jadi mana ada kita hanya dikebumikan di perkuburan, tidak dikebumikan di rumah kan, atau tempat yang kita suka nak dikebumikan. Ataupun kita nak dikebumikan jenazah kita di Terengganu umpamanya. Kan? Umpamanya. Jadi kita pun duduk di sini. Kita pesan kalau esok kalau mak meninggal, post lah pakai JNT ke kan, dalam move ke, mak balik ke Terengganu, ke bumi di sebelah kubur nenek kau ataupun atuk engkau lah, ataupun bapa engkau. Jangan macam tu. Wasiat itu tidak boleh dilaksanakan. Jangan laksanakan, haram. Itu wasiat yang haram dan wasiat yang haram dilaksanakan kan. Jadi di mana kita ke bumi, mati di situ kita dikebumikan. Dan kita minta mati di Madinah lah. Doa lah boleh ya, doa. Umar kan doa kan. Takut nanti, takut pula Nabi Madinah, takut mati kan. Jadi kan ada kawan saya, dia gurau lah, Ustaz, esok saya ni dia mati, dia doa nak mati di Madinah. Saya risau lah nak bawa dia pergi di umrah kan. Takut saya boleh seorang, takut doa dia makbul. Alhamdulillah doa dia makbul. Tapi kita bukan minta nak mati cepat kan, macam Umar dia minta mati di Madinah, dia minta mati syahid kan. Kita pun boleh minta juga lah, Allah berilah aku mati syahid kan, di jalan engkau sebagaimana yang engkau suka, sebagaimana yang engkau redha, cara yang engkau suka, cara yang engkau redha. Minta lah mati sekali ya kan. Cumanya masa tak tahu bila kan. Tiba-tiba mati di rumah, dibangkitkan bersama para syuhada radhiyallahu anhu, masuk syurga tanpa hisab dan tanpa
azab. Siapa tak nak benda ni? Orang beriman mau nak kan? Yang beriman, yang berilmu nak. Doa. Bangun tahajud mana malam. Doa. Mati syahid. Dan tak mati di Madinah. Kita dapat manfaat. Confirm. Apa nama? Syafaat Nabi SAW kan? Mati di tanah haram. Masya Allah. Berjuta orang solat kita. Kalau di Mekah lagi lah. Juta orang semayang. Masya Allah. Saya ada orang kampung teringat sampai hari ni. Saya teringat saya cerita lah. Dia ni ustaz jugalah. Mati di Arafah. Ketika wukuf. Wukuf di Arafah. Sampai jatuh. Yes. Sebab lah kan. Mati di ribuan seri dia lah. Di Arafah. Tengah wukuf. Masya Allah. Allah pilih orang. Allah pilih kan. Jadi kita minta kita orang yang terpilih mati dengan cara yang baik, yang Allah suka, yang Allah redha. Apa lagi yang ada selepas tu daripada kebaikan? Mati yang baiklah. Kita minta husnul khatimah. Minta insya-Allah Allah akan makbulkan permintaan kita. Kita tak tahu nak mati bila dan di mana. Sebab apa? Tak tahu kan? Tapi mati itu pastilah. Itulah dia. Jadi ada soalan tak? Ada lagi 3 minit. Dia dah pergi kat kuning kot jauh. Ya? Ya saya. Kalau kita nak menetapkan waktu hari tu, waktu matahari tegak, ada antara lepas masuk waktu zuhur ke Tak, sebelum. sebelum? Matahari tegak dia sebelum zuhur. Bila dah gelincir baru dah masuk zuhur kan. Tegak tu. Kita nak kata pukul 12 tak boleh juga sebab masa tak sama kan. Tengok. Redup ni tak lampau. Ni redup pasal ada lansir ni, tabir ni kot. Pukul-pukul ni cerah kan. Ikutlah. Jadi mungkin saya rasa kat luar pun tak nampak matahari kot. Jadi kita pastilah. Ya, jadi gitu. Agak-agak lah. Macam tu lah. Jadi matahari tegak di langit tu. Dengan melihat ke langit lah. Itulah boleh letakkan kan. Letakkan ni tak ada bayang. Maka tegaklah di atas. Itulah dia insya-Allah. Ke bumi sebelum ataupun selepas. Lagi? Ustaz, Ya saya. kalau kita mandikan mayat tu, Okey. kita mandi dulu sebelum solat jenazah kan? Kita kita nak mandi. Kita mandikan mayat ni kan? Okey. Sebelum kita nak pergi solat jenazah tu dulu, kita kena mandi dulu kan kata tadi. Maknanya kalau ada sunnah kita mandi selepas kita memandikan jenazah. Selepas kita mengusung jenazah, maaf. Selepas mengusung jenazah. Kalau kita selepas mandikan jenazah pun mana kita disunahkan kita mandi juga. Tak kisahlah selepas kita solat ke sebelum solat ke, kan boleh. Kita nak solat dulu, lepas tu kita mandi, tak ada masalah. Boleh ya. Maksudnya yang urus daripada awal lah. Kalau kita datang untuk solat saja Tak ada apa. Dia cerita yang mandi yang mengusung tadi kan. Yang mandi dan yang mengusung ni dia berwuduk kan. Mandi. Tak kisahlah nak mandi sebelum solat ke, mandi selepas solat ke, tak kisah. Bukan mandi yang dia kan wajib, mandi yang disunatkan. Gitu dapat pahala lah. Ya. Anak kuburan, apa hukum dia kalau kita tak tahu kan macam kita kata lah, kubur kan melintang dalam tu lagi. Kita tak tahu lah yukallifullahu nafsan lah. Tak tahu tak jadi hukum. Bila dah tahu baru jadi hukum. Tak tahu tak apalah, insya-Allah. Kalau kita tahu kubur kita tak bijak lah, kita tak langkah kan. Kita dah tahu kubur. Jadi bila kita tak tahu ni tak boleh buat apalah. Kubur yang beratus tahun waktu lisan pun dah tak ada lah kan. Tak tahulah. Ya saya. mungkin ada anak-anak majalis ibu ke kan, dia rindu sangat dia jadi demam ke apa, boleh bawa kembali Tak. Itu tak itu sihir, itu sebahagian daripada amalan sihir. Jangan betul khurafat. Tak. Maksudnya tak sampai syirik. Tapi mana amalan-amalan tu amalan yang khurafat dan mengarut lah. Kan nak bagi itu benda-benda yang orang reka. Ambil tanah kubur
Ini drama boleh lah, tanah kubur. Nak ambil tanah kubur balik kan. Okey lah, insyaAllah. Tapi ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.